Baik, dah tahu tentang keadaan cuaca, bolehlah rancang apa yang anda lakukan pada hari ini. Dan akhirnya tentunya membawa wanita-wanita istimewa di hati anda keluarlah untuk meraihkannya. Dah boleh mula merancang lah. Kita ada 24 jam sekarang, baru pukul berapa kan? Tengah malam ada lagi. Malam ni boleh sambut bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak. Tak kisahlah asalkan namanya wanita. Ya, betul. Dan hari ini adalah hari kami, Hari Wanita. Ya. Jadi awas ya. Jadi Jadi setiap 8 Mac sambutan Hari Wanita disambut di seluruh dunia dan tidak ketinggalan di Malaysia ini juga untuk peringkat kebangsaannya. Tema yang diangkat untuk tahun ini ialah Wanita di Julang, Negara Gemilang. Dia punya tangan tu macam ada makna tau. Betul kan? Kan? Okey, untuk peringkat negeri Selangor juga tidak ketinggalan untuk bersama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Wanita ini. Dan untuk menerangkan lebih lanjut mengenai sambutan bagi peringkat negeri Selangor, kita bersama dengan dua tetamu di studio. Kita kenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kami lah Yang Berhormat Puan Anfar Sahari, Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, dan juga Dr. Ani Ahmad yang di-Ketua Majlis Pembandaran Ampang Jaya. Assalamualaikum. Selamat Hari Wanita. Ini hari kita. Ya. Okey. Baik, seperti mana kita kongsikan tadi, hari ini sangat penting sebab kita menyambut Hari Wanita Antarabangsa sebagai mengiktiraf dan juga menghargai peranan juga dimainkan wanita dalam pembangunan negara. Dan sebagai menghargai jasa dan juga pengorbanan wanita ini, Kerajaan Negeri Selangor sendiri turut menganjurkan sambutan Hari Wanita peringkat Negeri Selangor. Jadi kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut berkaitan dengan program yang akan langsung ini. Okey, alhamdulillah hari Ahad ini insya-Allah 10 Mac kita akan berganding dengan Majlis Perbandaran Ampang Jaya, di mana Majlis Perbandaran Ampang Jaya mengadakan Hari Tanpa Kenderaan. Tapi disebabkan bulan Mac adalah sambutan Hari Wanita, itu jatuh pada hari ini. Kita adakan program bersama di mana akan ada pelancaran Pelan Strategik Wanita MPAJ. Itu dahulu ketika saya merupakan ahli majlis di MPAJ, pengerusi jawatankuasa wanita MPAJ. So selain daripada itu, kita ada jalan santai, kita ada program pelancaran pertandingan landscape dan juga jual saring Selangor. Itu inisiatif dari kerajaan negeri untuk saringan kesihatan. Jadi untuk bersempena dengan tahun ini Wanita di Julang, Negara Gemilang ini. Kalau untuk peringkat ataupun bagi kerajaan negeri Selangor sendiri, apa di antara inisiatif bagi merealisasikan lagi harapan ini? YB. Bersempena dengan tema tahun 2024, kalau di peringkat antarabangsa kita sebut Invest in Women, Accelerate Progress. Bermakna di Selangor, negeri yang menjayakan inisiatif untuk memberdayakan wanita, terdapat 3 flagship projek. Pertama adalah Pusat Wanita Berdaya, PWB. Kedua adalah Akademi Kepimpinan Wanita dan juga Pengarus Perdanaan Gender. Jadi 3 program ini telah berlangsung 15 tahun yang lalu. Contohnya Pusat Wanita Berdaya menempatkan setiap DUN di 56 DUN seluruh Selangor ini seorang penyelia Pusat Wanita Berdaya dengan ada 2 kategori modul. Satu modul kemahiran dan ada 10 senarai aktivitinya dan juga 10 pembangunan kapasiti. Manakala untuk Akademi Kepimpinan Wanita setakat ini kita telah ada graduan seramai 248 orang melalui 3 kohort dan sekarang sedang melalui kohort keempat. Okey, baik. Kita nak tahu juga pandangan pada YB sendiri. Apa antara ruang penambahbaikan dan juga langkah ke hadapan yang ingin dilakukan oleh YB sebagai peneraju usaha pemberdayaan wanita di Selangor? Okay, dalam teras kedua inklusiviti sosial rancangan Selangor pertama, kita letakkan tentang memastikan wanita dari segi sosioekonomi tidak terpinggir. Jadi golongan wanita ni ada sebagainya adalah dalam kategori golongan rentan, ibu tunggal, mereka yang seluruh rumah. Dari segi sosioekonomi, saya berhasrat untuk menjayakan inisiatif negeri Selangor menjadi negeri makmur, berdaya huni dan mampan, supaya wanita-wanita ini boleh setanding. Sebab itu kita angkat tema wanita di Julang. Jadi bila kita invest, kita laburkan pada wanita, akses kepada pekerjaan, akses kepada kesihatan dan juga pendidikan, kita boleh angkat dari segi peluang untuk wanita berkontribusi dalam ekonomi negeri Selangor khususnya. Baik, kita dah peroleh banyak dapatan juga dari YB. Kita nak tahu juga dari segi aspek penganjur itu sendiri, dan seperti mana YB sebutkan tadi, mana MPJ sendiri akan melangsungkan sebuah pelan strategik wanita. Jadi kalau kita boleh kongsikan tentang pelan strategik wanita tersebut, silakan Doktor. Okey,
Pelan strategik wanita MPAJ sebenarnya menyambut apa yang dibawa oleh Kerajaan Negeri Selangor lah. Tetapi pelan strategik wanita itu lebih fokus kepada di peringkat Majlis Sebarang Ampang Jaya itu sendirilah. Jadi pelan strategik ini sebenarnya hasil daripada libat urus yang telah diadakan pada tahun 2022. Pada masa itu YB sendiri adalah ahli majlis. Masa itu dia mempromosi jawatankuasa wanita lah di peringkat MPAJ. Jadi bila kita melibatkan pelbagai pihak dalam kita merangka pelan strategik tersebut, kita come out dengan 5 trust utama lah. Utamanya adalah untuk memperkasakan wanita itu. Satunya daripada trust yang pertama adalah aspek kekeluargaan itu sendiri, meningkatkan nilai dan jiwa lah sebagai wanita. Sebab kita tahu wanita ni banyak bersama keluarga. Jadi kita mempunyai beberapa strategi dan sebagainya yang boleh mengharaplah isu-isu yang berkaitan dengan memperkukuhkan institusi kekeluargaan lah. Yang kedua, kita memberikan peluang untuk wanita, ruang-ruang yang memperkasakan ekonomi wanita itu sendiri, utamanya bagaimana mereka boleh mengurus kewangan dengan baik. Teras yang ketiga adalah berkaitan dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai lah dengan wanita itu sendirilah. Contohnya mungkin kita mengadakan strategi untuk menyediakan kolam renang dan sebagainya sesuai dengan fitrah wanita itu sendirilah. Sebab kita nak mengarus perdanakan wanita, maknanya wanita dan lelaki itu sama-samalah berkolaborasi untuk memberikan isu kepada pembangunan negara. Yang keempatnya adalah dari segi menyediakan wanita-wanita mempertingkatkan nilai-nilai, memberikan kesedaran tentang kesihatan. Dan yang kelimanya adalah bagaimana wanita boleh menyumbang dalam isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar dan sebagainya. Jadi pelan strategik ini dia jangkauannya 5 tahun 2024 hingga 2029 lah. Jadi dia akan menjadi sebagai satu garis panduan kepada Majlis Perbaharan Ampang Jaya, bagaimana wanita-wanita yang ada dalam Pentadbiran Ampang Jaya itu akan merujuklah kepada dokumen ini untuk memastikan bahawa wanita mempunyai peranan yang besarlah dalam menjamin kesejahteraan perbandaran itu sendiri. Okey, selain daripada pelan yang dinyatakan oleh doktor sebentar tadi, apa lagi di antara inisiatif ataupun program bagi memperkasakan lagi dan juga memartabatkan lagi wanita? Okey, di peringkat pihak berkuasa tempatan, wanita diberikan hak yang samalah dengan lelaki dalam menguruskan Majlis Sebarang itu sendiri. Sekarang ni kita ada lebih kurang 26% daripada ahli majlis pihak berkuasa tempatan itu adalah terdiri daripada wanita lah. Dan bila kita mengarus perdanakan wanita ini, kita juga memberikan sedikit peruntukan dan sebagainya supaya program-program itu boleh dilaksanakan. So kita ada dana peruntukan sebanyak RM50,000 lah, di mana dengan dana ini mereka boleh menjalankan pelbagai aktiviti dan program yang menjurus kepada wanita lah. Dan yang paling besar saya rasa di peringkat kerajaan negeri juga mereka memberikan ruang yang besar lah kepada wanita untuk sama-sama menguruskan negeri. Sebahagian besarnya adalah juga wanita. Jadi bila suara-suara wanita ini didengar, saya memberikan kelebihan yang besar lah kepada kita untuk bersama-sama complement each other lah untuk menguruskan negara. Ya, betul. Jadi bersempena dengan Hari Wanita Sedunia dan juga Hari Wanita Kebangsaan 2024 ini, kalau di peringkat majlis sendiri, apa di antara aktiviti menarik yang telah pun disusun atur? Ya, betul. Tadi sebagaimana yang YB nyatakan, kita akan adakan Hari Tanpa Kenderaan. Dan dalam Hari Tanpa Kenderaan itu kita masuk sekali elemen wanita di situ, iaitu kita akan sebenarnya melancarkanlah kita punya pelan strategik wanita itu nanti. Dan untuk Hari Tanpa Kenderaan dan juga untuk sambutan Hari Wanita Sedunia yang akan dilaksanakan di Majlis Perbaharan Ampang Jaya nanti, kita telah mengaturkan pelbagai program lah Antaranya kita akan bermula dengan paginya lebih kurang pukul 7.45 pagi. Kita akan buat acara jalan bersama YB Exco dan semua wanita-wanita yang berada di dalam kawasan Pentadbiran MPAJ, iaitu sejauh 3 km. Lepas tu akan diikuti dengan forum yang ahli-ahli forumnya adalah terdiri daripada wanita yang juga telah pun menjadi ikon di peringkat negeri dan juga negara, iaitu Profesor Dr. Sharifah Mazlina lah yang adalah wanita Solo pertama yang pergi ke Antartika dan sebagainya. Dan juga kita ada panel-panel yang kita telah lantik khusus untuk membicarakan tentang wanita di julang negara gemilang lah itu tajuk forum kita.
Dan sampai itu kita mengadakan pelbagai program-program yang menarik lah sebenarnya yang akan turut disertai oleh semua warga Ampang Jaya dan sebagainya, dan spesifik mungkin lebih khusus lagi acara tersebut temanya adalah berkaitan dengan wanita lah. So semua perancangan program dan aktiviti akan menampakkan bagaimana kita mengiktiraf peranan wanita lah. Okey, dan semuanya akan dilangsungkan di mana tu? Ia akan diadakan di Majlis Perbandaran Ampang Jaya, iaitu di Dewan Perbandaran lah. Okey, baik. Jadi di ruang masa yang ada juga kita nak tahu apakah sebenarnya yang YB mahukan yang mana bagi mereka yang akan terus serta dalam program ini nanti selalunya kalau pergi adalah untuk aktiviti juga pengisiannya, tapi penghayatan dan pengamalannya tu belum tentu lagi. Jadi bagi apa harapan YB sendiri dan juga mesej yang disampaikan kepada semua khususnya untuk penganjuran program pada hari ini? Bersempena dengan Hari Wanita, saya kira bukan sahaja tentang pengiktirafan dan penghargaan kepada wanita. Saya kira saya ingin mengajak semua lelaki-lelaki, itu suami, bapa, anak yang berperanan untuk mengiktiraf peranan wanita ini. Jadi satu perkara yang saya kira perlu kita highlight ataupun kita berikan keutamaan adalah elakkan daripada keganasan terhadap wanita. Keganasan ini bukan sahaja secara fizikal, tetapi dari segi kata-kata, dari segi pencederaan emosi dan sebagainya. Kerana kita mahu membina negara yang gemilang ini, kita tidak mahu persekitaran yang toksik. Jadi bukan sahaja Hari Wanita disambut dengan majlis-majlis ataupun keraian yang khusus, tetapi dari segi norma-norma dan budaya di tempat kerja, di dalam keluarga, dalam komuniti, yang mana kita melihat dalam Al-Quran juga disebut tentang al-mu'minuna wal-mu'minat awliya'uhum awliya'u ba'd. Maksudnya setiap mukmin lelaki dan mukmin yang wanita itu saling membantu antara satu sama lain. Jadi jangan kita anggap wanita inilah warga kelas kedua ataupun mungkin tak cukup kerja lagi. Dan biasanya kita dengar wanita ini dia perlu kerja double atau lebih daripada lelaki, kerana urusan rumah tangganya wanita yang kena fikirkan. Di luar kalau nak mahu berperanan dalam public sphere ataupun ruang awam juga wanita harus fikirkan. Jadi pada saya ingin menyampaikan mesej kepada warga lelaki bahawa wanita ini sebenarnya separuh daripada warga dunia. Tanpa wanita tiadalah lelaki. Jadi kita kena main peranan bahawa lelaki juga sama-sama. Kita tidak bersaing, tapi kita akan complement each other. Ya, betul. Saya suka kata-kata YB tadi. Kita bukan nak bersaing, kita nak equity. Sebab kita sedar dan kita tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Jadi kita harapkan untuk para lelaki di luar sana, suami ke, sama-samalah membantu menjulang wanita. Bukan hari ini saja, tapi setiap hari. Setiap hari sebenarnya. Okey, jadi pastikan anda terus serta dalam program yang akan berlangsung pada hari Ahad ini insya-Allah. Dan kita doakan agar semua berjalan lancar dan juga mencapai misinya. Terima kasih banyak YB. Terima kasih doktor. Baik, dan untuk waktu ini kita nak balik kampung Ika. Kita mau balik Sabah. Ya. Di sana. Kan? Okey, untuk cerita pagi Sabah, peranan Jabatan Alam Sekitar atasi pembakaran terbuka. Terus saja bersama dengan rakan kita di sana, Nirona Newman. Silakan.